Boleh jadi juga kepada gadis itu. Tetapi yang lebih tepatnya ialah Ummu Salamah itu sendiri. Sebab dia itulah yang dimaksudkan dengan ibnata Abi Umayyah. Ibnata Abi Umayyah, yakni anak perempuan Abi Umayyah. Nama kepada ayah Ummu Salamah ada. Siapa dia Abi Umayyah tu? Iaitu kunyah bagi ayah Ummu Salamah. Nama ayah dianya Hudzaifah. Ada juga ulama mengatakan Suhail bin Mughirah Al-Makhzumi. Itu nama ayah dia. Hak ni kunyah ayah dia. Sebab kalau kita kata apa nama ni, hak ni Nabi tujukan kepada Al-Jariyah tadi, boleh jadi Jariyah tu tidak anak Ummu Salamah tu, orang lain. Jadi kalau orang lain tidak tepat untuk dikatakan ibnata Abi Umayyah. Ya, tepatnya Nabi SAW kata kepada dia, jadi engkau tanya tentang 2 rakaat selepas asar, gini ceritanya. Dia pun ayatlah. Maknanya hak ni sebagai qada kepada hak tu. Hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang sunat rawatib ni boleh diqada. Boleh diqada. Gitu. Dan qada itu di situlah khilafnya. Di situlah khilafnya. Syafi'i mengatakan boleh qada walaupun pada waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini termasuk dalam hak ada sebab. Hak ada sebab. Dia pegang dengan hak inilah, hadis ni lah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Mana boleh lah. Cuma tidak digalakkan lah. Tidak molek lah. Boleh nak buat. Boleh nak buat. Tidak digalakkan. Buat masa lain pun tak apa, dah qada dah. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dia kata ini tak boleh. Ini khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kita tengok hadis-hadis yang lain jelas menunjukkan ini khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Nawawi dan ramai lagi orang-orang Syafi'i dia kata tidak khusus. Asasnya kalau perbuatan Nabi ni kita kena kira untuk umum, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah sembahyang pada waktu yang dilarang ni ada banyak khilaf. Ada beberapa pendapat. 3 waktu tadi, 3 waktu, iaitu lepas asar, lepas subuh sampai naik matahari, lepas asar sampai terbenam matahari, dan masa yang ketiganya iaitu ketika matahari berdiri itu. Ketika matahari berdiri itu 3 waktu. Ketika matahari berdiri itu ada khilaf ni dalam masalah bukan hari Jumaat. Tapi kalau hari Jumaat tu semua terima, tak apa, tarikh berdiri pun tak apa. Semua terima hak tu. Ketika tarikh berdiri pun tak apa sembahyang. Tapi kalau hari lain, di situ ada khilaf. Daud Zahiri berpendapat harus sembahyang pada waktu-waktu yang dilarang ni, harus secara mutlak, tak kira sembahyang ke apa, boleh berlaku, dia kata. Dan lagu ni ada diriwayatkan daripada sekumpulan sahabat. Boleh jadilah mereka ni tak dengar, tak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tu, kira-kiranya. Ataupun mereka pakai hadis hak larangan itu dengan makna larangan tanzihi, nahi tanzihi, bukan dengan maksud nahi tahrimi, bukan dengan maksud haram, tetapi hak lebih molek saja. Hak lebih moleknya dah, bukan makna haram. Tetapi hak lain-lain mengatakan tak boleh. Orang lain kata tak boleh. Syafi'i kata hak ada sebab boleh, hak tak ada sebab tak boleh. Hanafi kata ada sebab, kalau tak ada sebab kau tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Qada ke nazar ke tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Gitulah. Bagi orang yang tak terima sembahyang lepas asar ni, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat, mereka kata ini khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang lain tidak. Sebab apa? Kita tidak boleh buktikan bahawa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni hak dia larang dulu, lepas tu hak dia buat ni untuk umum pula, orang lain pula. Boleh juga. Hak ni kemudian kita tak boleh nak kata gitu, tak jelas. Bahkan hak jelasnya hak larang tu lebih banyak. Cuba kita tengok riwayat-riwayat tadi kan.
ramai sahabat-sahabat ni hak dia duduk tahunya Nabi larang. Nabi larang. Jadi ini hadis fi'li berlawan dengan hadis qauli. Bila hadis fi'li, hadis dalam bentuk perbuatan Nabi, dia bercanggah dengan hadis qauli, mengikut kebanyakan ulama, dia kata kena kita utamakan hadis qauli. Hak qauli itu tentu dah dia larang. Dia larang tu larang siapa? Larang orang lain. Kalau tidak, apa makna larang? Dan larang ni terus larang. Kita tak boleh kata hak ni hak dia buat ni untuk umum, atas dasar Nabi SAW tak ada sebut di sini. Seperti kata Imam Nawawi, kalaulah khusus untuk dia, dia kata orang lain tidak, aku larang. Hak ni khusus untuk aku, dia tak ada sebut gitu. Bila tak ada sebut gitu, kata dia untuk umum jugalah. Kita tak boleh kata gitu, orang lain katalah. Sebab apa? Kalau kita kata gitu, apa makna Nabi SAW larang? Apa makna larang? Tak ada makna lah larang. Mari pula golongan yang ketiga pula, dia kata hak maksud larang sebenarnya bukan lepas asar tu betul, bukan lepas subuh tu betul, lepas asar ketika matahari nak jatuh, ketika tu hak sebenarnya hak dilarang. Dan lepas subuh ketika matahari nak naik tu, situ hak sebenarnya yang dilarang. Jadi orang-orang yang larang hak selepas asar tu selalu dia takut melarat lah, saddal lidzari'ah, mengikut kaedah tu. Kalau nak kira sebenarnya tidak dilarang, kata dia. Hak dilarangnya pada masa tu, ataupun kita tuju masa tu. Menganggap ada kelebihan pula, misalnya nak semaya jenazah kau, tunggu masa tu. Tu tak boleh. Kalau kebetulan pas sedang molek dengan sudah siap jenazah kau apa tu tak apa lagu tu. Tapi orang Hanafi tak sih juga. Ada sebab tak ada sebab pun tak sih. Orang yang terima tu dia kata tak apalah. Tak apa pun jangan tuju. Jangan pisah cari selepas asar dan selepas subuh tu. Padahal masalah ini boleh memang siap dah. Orang pun sudah kumpul belakang dah. Tak sih nak tunggu masa. Tu tak boleh. Tapi kalau sedang molek tak apa. Begitu. Ini golongan ketiga dia kata hak maksud sebenarnya tak sih pada ketika tu. Pada ketika tu lah hak Nabi SAW sebut tu. Orang kafir duduk sembah matahari, dan matahari itu jatuh dan naik antara dua tanduk syaitan. Hak Nabi tak sih pada masa tu. Bukan pada masa-masa yang lain. Ini golongan yang ketiga. Tetapi yang lebih kuatnya dalam masalah ni ialah hak kata tak boleh. Hak kata tak boleh. Kecuali kalau nak buat juga, kalau mengikut Syafi'i, hak ada sebab lah. Hak ada sebab. Hak ada sebab tu tak apa. Itu pun janganlah pada ketika matahari itu nak terbenam. Hak ada sebab tu. Dalam keadaan biasa hak moleknya tak salah. Sebab apa? Sebab kita kena sepatutnya dalam banyak-banyak hadis ni, kita kaedah ulama hadis ni, kita kena buat hak mana sebagai asas, sebagai asal. Hak mana sebagai asas dan sebagai asal. Mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dia kata dalam bab sembahyang ni, waktu ni boleh ke tak boleh ni, hak mana asal? Hak itulah hak Nabi SAW larang tu, hak tu asal. Kita kena jadikan itu sebagai asas. Jangan jadikan hak tak tentu lagi, tidak pasti itu sebagai asas. Tak kena lagu tu. Kecuali kalau ada hadis yang mengecualikan, kita kecuali sekatu je, sekatu. Misalnya di Masjidil Haram, lepas asar pun tak apa juga. Tak apa, dia mau tu pun terima. Kalau lepas asar tak apa. Di Masjidil Haram nak sembahyang, sunat tawaf apa ke tak apa. Dia mau tu pun terima. Itu kecuali. Tetapi hak lain-lain tu kaedahnya hak tu sebagai asas. Mana-mana yang bercanggah dengan hak tu kita kena ketepikan. Sebab hak ni kuat, tak boleh nak lawan. Tak boleh nak lawan hak ni. Orang yang kata selain daripada Masjidil Haram tu boleh juga, inilah dalil dia ni. Salah satu dalil dia. Dan selain daripada tu, baru ni kita sudah jumpa kan, ada sahabat yang tak ada sembahyang sunat subuh sebelum tu, dia sembahyang lepas tu. Nabi SAW diam bila dia kata aku tak ada sebelum subuh tu, jadi aku buatlah ni. Nabi SAW diam. Itu antara dalil bagi orang yang terima bahawa sembahyang ada sebab tu boleh dikerjakan pada masa yang dilarang. Dan hak lain-lain mereka kias dengan hak tu lah. Hak lain-lain kalau tak ada,